Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini, sama-samalah kita berjumpa pula di dalam ruangan pengajian kita daripada apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala daripada pegangan ashabil hadis ahli sunnati wal jamaah mazhab salaf ni, iaitu dia duk membicarakan tentang masalah kita tak mengkufurkan seorang mana-mana pun di kalangan ahli qiblat dengan sebab berlakunya dosa, selama mana seorang yang berlaku dosa tadi itu dia tak menghalalkan dosa yang dia buat. Maka orang pesen ni tak boleh lagi kita nak mengkufurkan dia. Kalaulah mazhab khawarij, maka jadi kufurlah. Maka jadi kufurlah orang yang buat dosa tu. Yang tak ada kira dah menghalalkan atau tak menghalalkan dengan hati, maka jadi kufur semata-mata. Adapun di sisi mazhab salaf, yakni orang yang buat dosa besar tu orang panggil orang fasik, dan dia itu ada iman, orang beriman tapi iman pesi fasik lah. Apabila dia mati, jikalau dia mati di atas dosa yang dia buat, maka dia ni duduk bawah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan nak apung, serah ke Tuhan. Kalau Tuhan tak siap apung, serah ke Tuhan. Amor dia kita tak nak bergaduh lah. Masalah apung dosa, tak apung dosa ni kerja Tuhan, bukan kerja kita lah. Tu maknanya gitu. Dan juga kita bukan kerja juga nak masuk orang dalam syurga ataupun masuk orang dalam neraka, bukan kerja kita. Kerja Tuhan. Sebab itulah akidah ahli sunnah ni akidah yang penting bagi seorang Muslim. Lagi dia itu sangat berharga kepada umat Islam. Tak payah kita nak beriman, tak payah kita nak faham. Tapi sebaliknya lepas pada kita faham, dia akan beri kesan kepada hidup kita ni
berbagai-bagai manfaat. Melalui pihak kita tu kena, iman kita tu kena dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadis an-nabawiyah ats-tsabitah. Dalam hadis Nabi yang sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Walaupun begitu, kita syarah dah tu kan perkara tadi tu. Walaupun begitu, orang yang fasik ni mana kata orang yang buat dosa ni, kita orang ahli sunnah ni, walaupun dia tu buat dosa, dia sebagai orang beriman, tapi kita tak kata iman seorang tadi tak jadi rusak. Tak jadi rusak. Rusak iman tadi itu tak sampai membatalkan iman. Masalah batal iman ni masalah kita kufur. Masalah kita menghalalkan perkara yang Tuhan haram ataupun mengharamkan perkara yang Tuhan halal. Dalam belaka tu. Tetapi kita tak kata juga kata iman seorang yang buat dosa tadi itu dia tak rusak, ia tak sempurna. Di sinilah perkataan yang ke-132 ni malam ni kita nak kupaskan. Nak mari mengaji tengoklah 132. Siapa dia ada mata tu tengoklah. Kalau dalam kitab Frisai ni, nak buka juga kitab Frisai ni. Kerana setengah-setengah duk ikuti, dia kata tak tahu nak pergi ambil mata di mana, tahawiyah sia juga dia nak mengaji. Maka kita beri jalan keluar, kata tak payah. Kita ada satu kitab nama Frisai bagi sekalian mukallaf ataupun kesimpulan iman di atas mazhab salaf. Atas mazhab salaf. Bukan mazhab salah. Mazhab salah tu telinga berat. Jadi tak betul. Nampak dengar orang royak kot lain, dengar kot lain. Telinga berat sikit. Kena gicik lah tu. Ini mazhab salaf. Bukan mazhab salah. Tu salah tu orang telinga tak cerak nak buat kan. Nampak tak? Jadi muka banyak mana? Mana muka dia? Muka surat tu banyak mana? Apabila sebut muka surat ke tak nak cari hidung dia lah. Tak nak cari dah hidung dia, mata dia tak nak cari. Dia pasal muka, dia pasal tu. Iaitu muka 97. Kita tengok. Perisai pergi cari di kedai tu. Tengok muka 97, insya-Allah jumpa lah. Kata kita nak ngaji ni. Tu dia. Qala rahimahullahu ta'ala, berkatanya Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, dia kata wala naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman 'amilahu. Wala naqul, makna puak kami ni ahli sunnati wal jamaah lah, mazhab salah. Orang mazhab salah tu lah. Naqul tu yang kami kata. Yang kami beri pandangan. Tu pihak hak beri tu. Yakni ahli sunnati wal jamaah, mazhab salah pun boleh panggil supaya tu. Ada pun orang mazhab ahli kalam tu dah ambil ahli sunnah, dia kata kamu ni ahli sunnah. Nah, tu ahli kalam ya pinjam nama gitu. Kalau kita bahasa kata nak pinjam nama, ataupun kalau nak kecek kasar sikit orang curi nama, letak nama lain. Ni masalah yang kita kena sedar. Ahli kalam ya lain dengan ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah ni ahli Al-Quran, ahli hadis. Orang yang berjejak dasar kepada Al-Quran wal hadis. Ahlul kalam dia ada istilahat dia. Nak boleh isbat kata Tuhan tu ada, kena reti ke apa? Sama. Kena reti berjiring, berjising, jauha, piri, arak, dan sebagainya daripada lafaz-lafaz al-falasifah. Imam Abu Hanifah kata hadhihi maqalatul falasifah. Itu adalah perkataan orang-orang falsafah duk kecek. Maka ahli kalam itu juga ambilkan istilahat perkataan ahli falsafah tadi itu, ahli falsafah tadi itu, mari buat guna dengan ilmu tauhid, maka dinamakan ilmu kalam. Tak jadi pertikai gapo, semua salah gapo orang tanya. Kata kita i'tikad kata Allah Ta'ala tu ada, ya bukan muskilah duk di sifat wujud.
Sifat wujud tu mazhab salah pun i'tikad Allah Ta'ala ada. Tapi yang muskilahnya kita nak isbat kata, nak menyabit kata Allah Ta'ala tu ada dengan gapo. Mana Tuhan ni ada? Ya, ada. Tapi nak isbat kata Tuhan ni ada dengan dalil mana? Mazhab salah ia guna dalil daripada wahyu. Dalil fitrah, sifat kesemula jadi. Dalil mukjizat Nabi. Tu makna setengah daripada dalil-dalil nak buat kenal Tuhan, kata Tuhan tu ada. Dalil dalam mazhab salah, guna dalil tu lah. Ada pun dalam mazhab ahli kalam, dia tak guna dalil tu. Dia guna dalil hudus. Apa makna dalil hudus? Mana nak isbat kata Allah Ta'ala itu ada, pasti kena ambil perkara-perkara daripada perkataan berjirim, berjising, jauhafiri, arrak, tak begitu, tak begini. Mari nak isbat kata Tuhan tu ada. Sebab itulah mereka ini dia ambilkan makalah al-falasifah mai guna dengan ilmi tauhid. Maka di situlah apabila dia baca dalam Quran, baca dalam hadis, dia kata ini ni mukhalafah dengan qawaid yang diletakkan oleh alim ulama kita nak faham, nak kenal Tuhan. Apabila mukhalafah dengan cara nak kenal Tuhan, mukhalafah dengan qawaid yang diletakkan oleh ulama kami, ulama ahli kalam, maksudnya wajib kita mentakwilkan Quran, wajib. Wajib kita takwilkan Quran, wajib kita mentakwilkan hadis kerana nak khidmatkan apa nama Quran dan hadis tadi itu kepada ilmu kalam. Seolah kata ilmu kalam adalah orang panggil kata ilmu muhkamat. Ada pun ilmu Quran was sunnah, ilmu mutasyabihat. Selama mana berlawannya apa nama aliran Al-Quran, ayat Quran dengan istilahat yang dibawa datang oleh ahli kalam, maka automatik wajib kita takwil. Kalau tak takwil, maka kita itu pegang kekufuran, dia kata. Ini adalah perkara yang kita kena faham. Bukan tepat ada jadi muskilahnya sifat wujud, tak. Ataupun sifat qidam, tak. Tapi nak isbatkan qidam ni, kena guna dalil tadi. Dalil apa nama? Dalil hudus daripada jirim, berjising, jauhar, Arab nama waktu tu. Baru nak isbat kata Tuhan tu sedia. Tu jalan ni dia tu. Cara nak isbat tu. Cara nak buat, cara nak faham tu. Bukan di diri kata apa salah di mana? Kami duk mengaji dalam ilmu kalam mana Tuhan ada, Tuhan sedia, salah ke? Ya bukan salah situ. Ya salah di betul kata kakah nak isbat kata ada dan sedia. Apabila tengok fi'il mudhari' di dalam Quran, yaghfiru liman yasha, yaghfiru ni mari dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni beri faedah tajaddud. Apa makna tajaddud? Senantiasa Tuhan itu duk membarukan. Baru ni lawan dengan qawaid. Apa nama? Sedia tadi tu. Tuhan sedia ni baru. Maka itu zahir bukan murad, dia kata. Lagi. Tu cara-cara mereka. Situ ya tepat yang kita tak serupa dengan ahli kalam di situ ya. Bukan di lain, bukan di sifat hak kata sifat wujud qidam baqa, dak, bukan situ. Tapi dikakah nak bubuh tu. Juga sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Menyalahi Allah Ta'ala dengan segala makhluk. Nampak dah tu? Maka apabila dia tengok Tuhan itu sebut perkara-perkara yang senama dengan apa yang kita itu khija, makhluk maksud makna kata manusia khija, dia kata itu mutasyabih. Malaikat sifat ma'ani. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sami', basar, kalam, tujuh ni, dia kata ni ala zahirihah. Atas zahirnya. Tak serupa dengan baru. Maka mazhab salah ni ambil pendapat tu lah. Mari ilzamkan, melazimi. Kalau hak ni gaya kata tak sama, apa hak ni pun serupa. Yang muka sifat tu hak tu lah. Ni perkara-perkara yang kena duk kecek panjang lah situ tu. Dah tu. Bukan muskilah di tempat hak kita duk bila sifat tu sifat ni. Tak. Muskilahnya alat-alat kita nak isbatkan sifat tadi tu. Situ tepat hak tak sama. Nampak tu tak? Ni nak uji kita faham. Itu ahli sunnah. Ada pun ahlul kalam, kita beza dah ke? Ahli kalam lagu mana, ahli sunnah lagu mana, kena faham lah.
Faham sini. Kita nak ahli kalam, lagi tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita nak suruh manusia kelik kepada ahli sunnah wal jamaah ataupun mazhab salaf. Hak ni lah yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu setengah-setengah kata, apa hak kita? Rasulullah tak aku. Aku tak aku ni ya duduk di alasih. Bukan duduk di mana kata aku bawah ni, nak Rasulullah aku kita. Tak, ya bukanlah tu. Kita kena turut dia. Mana kata kita kena jalan belakang dia, belakang bayangnya dia. Sebab tu kita nak mengaji sangat tu kita salah. Tu lagi kita nak mengaji atas pada ni, lepas pada kitab ni pula pendapat ulama salah tentang bab sifat bab faham. Dalam salah ni lagu mana faham, ambil bab dia, kamar dia perkataan dia, kamar dia qawaid dia je fahamlah mana. Tu kita akan proses pula sekali lagi. Barulah kita berasa kemas sungguh. Kata sedap sungguh. Biasa tengok kita salah tak Usama. Kita salah ni ya ada ayat Quran, kamar dia ada sanad. Sore sampai ke tu. Sore sampai ke tu. Ya lagu tu. Tak ada mana kata ayat Quran pun tak ada, hadis Nabi pun tak ada, perkataan salah pun tak ada, sanad pun tak ada, tu bukan. Dia beza di antara hak ni kita ahli kalam, ni kita ahli sunnati wal jamaah di atas mazhab salah. Boleh beza lah. Nampak terang-terang. Nampak tu tak? Nampak terang-terang. Ni kita sebagai umat Islam, kita ulama kita tulis bukan bahasa Jawi saja. Bahasa Jawi ni kata tok guru kita Haji Abu Abdul Ilah tadi, dia kata lebih kurang 200 betul ya. 200 buah. Lebih kurang 200 buah sekadar tu. Kitab Jawi tepat hak ulama kita tulis ni. Ada pun kitab hak Arab tadi tu nak bila tak leh. Yang tu kalau lah Mughul zaman dulu tawak khinak tahu dalam Sungai Furat tu banyak lagi. Banyak lagi. Pahadu ada ni pun baca tak habis dah. Katanya guru kami, kita awak tubik mari kepada alam dunia ni sulus 1/3. Lagi hak dah jadi alam makhtutat tadi itu, hak tulis saya tangi, hak tak cetak lagi tu banyak lagi. Cuma waktu tubik hak apa ni? Hak asah. Hak asah dalam media tafsir hak asah. Dalam media hadis hak asah. Dalam media fiqh hak asah. Kalau nak rantingan lagi, sebab tu tak boleh nak buat atas sudah di atas sore dak lah. Ilmu pengetahuan ni bukan sudah di atas sore, bukan. Sebab tu kita buat baca kitab sebuah gambar dia kita berasa tepuk dada dah, bukan. Bukan. Jadi imam kata lagu mana di sini? Dia kata wala naqul, dan kami tidak kata. Biar puak-puak ahli sunnati wal jamaah. Kata apa? La yadurru ma'al imani dhanbun. Tidak mudarat serta iman oleh dosa. Liman amilahu, bagi mereka yang setuh akan dosa. Mana mereka yang buat pekerjaan akan dosa. Dosa-dosa ni mana mukhalafah perintah Tuhan lah. Tu mana dosa. Perkara maknawi, Usamah, perkara maknawiyah, bukan hissiyah, tak nampak. Tetapi ia ada kesan dia. Kesan dia rezeki jadi susah, payah, rezeki jadi sepit, akal fikiran jadi sutuk, ilmu pengetahuan nak masuk jadi payah. Itu apabila kita ada dosa. Panawak lagu mana habis dosa tok guru, tak payah, istighfar lah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Ajalah belaka tu. Suruh minta ampun. Suruh kita minta ampun. Mereka yang zalim kepada diri melampaui, maka hendaklah dia tu minta ampun kepada Tuhan. Tuhan nak buat apa? Situ sebab tu bab muamalat kita dengan Tuhan ni kena pandai. Ni nak buat lawan, hari ni orang nak pakai nak lawan Tuhan. Belah aku, kalau bahasa siapa panggil ciwitku, kongku, mikir ke kon un. Diri aku, hak aku. Tak sakut pak dengan mana-mana pihak, dia kata. Tiba-tiba dia kecek lagu tu, apabila susah payah, klik cari Tuhan juga. Nah, mana kata klik cari Tuhan juga. Itu panggil kata kecek tak khabar tu. Kecek tak khabar. Jadi ahli sunnati wal jamaah ni ia faham lagu mana?
Ya pihak kata tidak mudarat. Tidak kita kata email tu tak mudarat bagi mereka yang buat kerja dosa. Pihak mana? Pihak kata apabila kita kerja dosa, iman kita adalah kurang ataupun turun. Sebab itulah iman di sisi ahli sunnati wal jamaah mazhab salaf yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Tambah dengan sebab kita taat kepada Tuhan dan kurang dengan sebab kita berlaku dosa. Berlaku dosa. Tu. Sebab itulah kita sebagai umat Islam yang senantiasa kita dok mengaku kata kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena tahu dan reti bagaimana kita nak muamalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan ajaran Allah Jalla Jalaluh. Jangan kita i'tiqad kata dosa apabila kami buat ia tak mudarat terhadap iman, tak yang mudarat. Apabila kita tergelincir, kita istighfarlah, istighfar. Jangan kita terlupa daripada istighfar. Istighfar ni adalah anak kunci untuk nawi kita jadi sebab Tuhan nak ampunkan kita. Itu ahli sunnati wal jamaah. Ada pun murji'ah. Murji'ah ni mereka yang mentakhirkan amalan daripada iman. Itu panggil murji'. Murji'ah ni mana kata orang yang kata iman tadi itu semata-mata iman pegang. Amalan perbuatan tak masuk dalam iman. Kita kecek mudah-mudah nak banding mudah nampak. Telur tadi itu benar ada dalam. Telur kan benar ada dalam. Kulit ya bukan. Kita i'tikad kata kan telur kulit dengan isi dalam tu hak tulak ya. Kalau jual apa jual dua tu. Cuma ya hujah lah. Murji'ah ni ya hujah. Dia kata faham makan juga kulit telur. Maka jawab orang mazhab salah kata, "Apa kalau telur tubik air tadi itu telur air tu tubik saja ke? Kulit tak ada." Sedap juga lu dak bahas dalam kitab. Kita ngaji dengan alim ulama kita ya buat misal sedap. Sebab tu dia kata iman ni tasdik tu iman lah, makna kata kita benar dengan hati tu iman. Akan tetapi amalan itu sebagai samaratil iman, buahan daripada iman yang menunjukkan. Supaya kita kata api ni apabila dia itu hidup, ia ada kesan tak? Ia ada kesan. Elektrik kita ni, ataupun orang panggil kata, kalau lah bahasa tempat kita panggil pelita ataupun lampu. Apabila dia hidup, dalam arti kata, dia hidup, ia api tak ada putus, elektrik tak ada putus, lah mana? Ia kesan dah. Pasti kena ada buka, mari. Kalau buka tak mari, muskilah tak? Muskilah walaupun ada tali raya dia tu, apa yang tali elektrik dia tu, tali tu ada, tapi kita buka tak mari. Muskilah. Juga ahli sunnah kata, mungayat kata wahai murji'ah, mungayat kata iman tadi itu sekadar duduk dalam hati. Luar tak kira. Luar tak kira lagu mana. Dia kata sebab luar tu kesan daripada hak dalam. Kalau dalam itu molek, luar pun kena molek lah. Biasa tengok ada orang apabila tubuh dia bau ni, makna kata orang sakit dalam. Rusak dek dalam. Supaya orang kita pucat tu Mana dek dalam yang sihat tak? Tak. Gitu dah. Sebab itulah mazhab salaf, mazhab ahli sunnati wal jamaah adalah mazhab yang mutqin. Mana mazhab yang kuat dan dikukuh, disokongi oleh dalil-dalil semua. Bukan dia tengok sebucu. Mata tu hewi dua, dia katuk sebelah, kamar dia tengok sebelah. Bukan. Itu adalah mazhab ahli sunnati wal jamaah. Sebab murji'ah yang pandangannya gini. Ya bui pandangan katakan yaqulun ma dama musaddiqan biqalbihi fahuwa mu'minun kamilul iman. Selama mana dia seorang itu membenarkan dengan hati, maka dia adalah seorang yang mukmin, beriman, sempurna iman. Dalam kitab lain kata seumpama iman Jibril wa Mikail wa Israfil. Ataupun iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama aja. Bah kita kata nak sama lagu mana? Nak sama lagu mana? Jangan kata iman Jibril wa Mikail wa Israfil ataupun
iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman Abu Bakar pun tak sama. Sebab tu Nabi kata iman Abu Bakar ni kalaulah ditimbangkan dengan semua umat aku daripada iman umat aku semua, nescaya berat iman Abu Bakar di atas semua umat aku. Apa? Tuai hak kata tu iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lebih lagi. Nak banding tak boleh. Dengan sebab itu pendapat Murji'ah tak boleh dipakai. Orang yang pakai pendapat ni siapa? Tahu tak? Puak-puak tariqah setengah-setengah. Bukan semua. Puak turuqiyin orang panggil. Puak-puak tariqah ni, ia kata samarat, mana kata amal tadi itu tak masuk dalam iman. Sebab tengok ia duduk. Ada ke pelik-pelik kita tengok zaman kita ni ke? Lah mana? Semaya pun tak. Ada, ada. Dalam negara kita ni ada, banyak. Banyak lah kalau kita kira, tapi nak kira dengan hak sempurna tadi tu, hak mana ahli sunnah tu banyak hak tu, tetapi nak ayat tak ada. Itu bukan makna kata seorang dua dak ramai jugalah. Ya tak semaya, tak puasa, tak zakat, tak haji. Tak segala-gala tak lah amalan tu. Sebab dia kira luar daripada iman. Bahkan fa al-malamiyah tadi, ia buat dosa pula nak tunjuk kepada orang yang kata dia ni orang yang tak takabur, dia kata. Kalau buat baik daripada orang yang kira tak ada ikhlas. Sebab tu dia tak semaya Jumaat. Tengok. Mari di mana? Ni mari sini. Semua teori-teori tayyaratil fikr, makna kata teori-teori cara mikir yang nak memunahkan dan berkesan kepada umat masyarakat, mari daripada pegang yang tak kena. Mari mana? Mari di Murji'ah. Dia kata iman dia benar dalam, dia kata bukan benar luar. Selama mana kita benar dengan hati kita, maka kita ni adalah orang mukmin yang sempurna, dia kata. Mana beza? Kita kata dak, ahli sunnah kata bukanlah tu. Kalau sempurna sungguh, kalau misal dengan dalil akli mudah-mudah, orang kalau tak lapar kenyang tu, dalam arti kata cukup bagi dia, dia nak minta tak sedekah di turuk di jalan raya dalam jalan, ya bukan tak buat lah tu. Pada mu kata hai hak atu ada orang apa yang jadi kerja ya dah, ya kita bukan tak tahu kata jadi kerja dia, walaupun begitu, tetapi pada asal kita kecek manusia yang sempurna malak fitrah yang nak buat kerja belah hina lah tu, dia tak buat. Supaya kita kalau kita pandai dah tanya ke orang, tak ada dah pakai jawab lalu dah kata tahu dah. Tanya orang menunjuk kata ilmu lek dalam kurang. Sungguh tak? Itu pun ahli sunnah kita jawab kata madai dah. Madai dah setara tu. Sebab tu dia kata ada pun amalan-amalan, maka urusan amalan ni benda mudah, dia kata. Mereka yang tak semaya, mereka tak puasa, mereka tak haji, mereka tak zakat, mereka tak ada buat amalan sesuatu pun daripada amalan ketaatan. Sebab apa? Sebab mereka kata orang Islam ni iaitu orang mukmin ni semata-mata kita beriman pegang di hati. Lalu ulama kata wa hadza min a'zamid dalal. Hak ni sebesar-besar kesesatan yang berlaku dan pehelkan oleh manusia. Pehel lagu ni tak sahirat. Bayar sedak setara mana, azan sedak setara mana di masjid, tarik ke setara mana suara, tak jadi. Ini saya jumpa dengan orang yang ada cara ada pengalaman lah. Orang ngaji pondok bukan nak cuci pondok ni. Nama tahu cuci pondok pula dak. Nak ayat tak orang ngaji pondok. Ngaji boleh. Kemudian mula-mula tadi tu lepas pada tok guru izin tadi tu, dia klik kampung dia lah, klik kampung halaman dia, buka pondok. Orang kampung pakak tolonglah tok guru nak buka pondok ni. Tiba-tiba nyegi terlibat dengan apa? Nyegi terlibat dengan tarekah. Tarekah pesen mana? Pesen tadi, pesen Murji'ah saat ni. Dia kira kata iman ni semata-mata di hati je, luar dak. Siapa kata boleh tak ngajar?
Anak murid apa bila tak tok guru tak mengajar tak nak dok apa? Nak dok apa tu baik. Siapakah apa nak ada kelahung gitu? Ni nak ayat bahaya. Orang tak gerak. Tak ada nak kepada kemajuan, tak ada nak menghidupkan, imarahkan Allah ini. Ya makan fikrah ni, cara mikir ni. Dengan sebab itu kita jangan buat halal bala lah, buat mudah-mudah tak kita duk mengaji murjiah, tak ada dah zaman kita, dalam kitab ya, ada. Tak ada apa. Cuba suluh tengok dalam masyarakat. Kita baca buku Usamah, kena tengok wakil tu benda ada berlaku sungguh tu macam mana. Jangan duk jadi seperti tok-tok guru setengah-setengah, bukan semua. Lah mana? Orang mari tanya apa hukum tok guru daun ranyo. Daun ranyo asal suci. Tak ada apa ni kalau kita lipat boh dalam kocek masuk semaya apa sah. Nah, apa kalau kita nak gula, nak buat pak-pek ke apa nama, boh daun ranyo lebih lagi pada daun 5 puruk. Masuk go. Sebab kan boleh kecek aku tu, ya orang lain. Ya, tapi tak erti wakil. Sebab lepas dah tu bunyi kata dia mau bawa raga bunga tak tahulah, pergi pujuk-puja rumah. Lepas tu tahu ke tak kata kita boleh raga tapi dia mau boleh ke apa? Kita boleh lah buah 5 ke gapo ke kata gila. Demo hak ambil suara kita tu. Kita jadi mangsa kepada dia kabar tak gi. Dia mau boleh gapo. Kalau nak sebut pun takut kena deh. Tak payah ni nak sebut ni. Gitu. Nak ayat tak reti wakil. Kita tak boleh kecek lah tu sama. Tak boleh. Tak boleh kecek lagu tu. Jangan menjadikan lidah kita sebagai orang nak ambil buat mangsa kita. Sedangkan kita tak kabar. Tak boleh buat lah tu. Masa fitnah kena tunjuk pendiri. Bukanlah mana kata ya kecek tadi tu benar tak benar. Tapi benar apa situ tu jadi ruang, jadi mangsa kepada hak lain. Tak boleh. Kena putar, hak lain pandai putar, apa hak ni tak pandai putar. Masuk dalam ciri-ciri ayat tu kata liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Bighairi ilmin di situ makna mana? Mana tak erti wakil. Tak erti sebab wedlong hak duk jadi. Tak erti suasana duk berlaku gapo. Ada ke tak orang makan benda-benda mabuk tu tak ada capur gapo ada tak? Tak ada. Capur belaka. Pas kita duk kira hak asal. Tengok kata dia mau main lagu mana. Allah tu urusan ni Allah. Sebab tu dalam orang ngaji di luar negara tu, ya hebat ilmu. Ya tok guru ya hajar banyak. Nampak tu tak? Pas kita tak ngaji luar negara, tak apalah bacalah kitab-kitab tu hak luar negara buat. Anak murid talana-lana beli, tok guru sikit baca tengok lah mana. Jadi baca hak kita saja tengok hak lain supaya nak uji kita itu jadi tahu tak boleh. Ya gitu cara. Jangan pandang mengajar saja tak tengok wakil benda lagu mana tak boleh. Sebab tu ilmu dalam ilmu mazhab salah kita ni kena pergi dua. Ayat Quran ni faham lagu mana. Kamar ni kita nak buat turun nak letakkan hukum daripada ayat tadi. Wakil ni lah mana. Fahmun nas wa fahmul wakil. Fahamnya dalil, kamar ni fahamnya suasana hak berlaku. Baru kena. Ya kena ngajilah tu lah. Barulah kita tadi itu jadi kena molek dengan apa nama, dengan cara. Maka kita nak jawab, nak tolaknya fahaman yang salah yang murjiah itu bawa datang mari ni katakan bahawa sesungguhnya dosa-dosa itu merusakkan di atas tiap-tiap keadaan. Dosa tu boleh rusak. Sungguh. Rusaklah mana? Sebab benda salah ni kalau kita dah buat sama lah nak jadi. Jadi biasa tak? Jadi biasa. Dulu kita rasa tak boleh. Tapi apabila kita cuba tengok,
Sikit ke sikit, sikit ke sikit, sikit ke sikit, jadi biasa. Apabila biasa, apa kita orang duk minum arak tu ke? Sikit, 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 habis. Dulu menalih enggak dah. Nak uak mula-mula, rasa berdebal sama menalih, tapi dah uak sama-sama. Biasa. Itu nak royak kata dosa, ia ada keadaan dia yang memunuhkan di atas tiap-tiap keadaan. Di antaranya, menghilangkan iman itu bil kulliyah. Habis. Waktu baik bilicing. Tak tinggal lepas akal. Ada? Ya, tak ada apa. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah lana walakum. Orang murtad. Ya, sebab apa boleh jadi murtad? Sebab ia baca kitab-kitab yang orang murtad tulis. Duk suasana orang murtad. Jadi murtad. Engkar kewujudan adanya Allah Subhanahu wa taala. Engkar kata Tuhan tu ada. Sebab tu suasananya penting. Suasana tu dia penting. Faham dah tu? Ataupun dia tak habis iman dia, tapi dia wari tubik sikit. Jadi kurang sikit. Jadi kurang sikit. Kalau lagu ni Tuhan janji seksa. Boleh jadi Tuhan apa? Tapi nak tahu di mana kata Tuhan nak apung tak apung, baik kita beringat dulu. Beringat dulu, laba sama-sama. Untung sama-sama. Karena orang yang beringatkan diri dia, orang tu adalah orang yang berjaya. Dia kena beringatlah. Kita ni Tuhan hidup sekali ya di atas muka bumi ni. Bukan 2, bukan 3. Kamar dia nak pakainya perkara yang kita duk atas muka bumi ini daripada iman kita, Islam kita, ihsan kita, nak hidup kekal selama-lama. Tak tubik-tubik dah kalau dalam kita boleh masuk syurga selama-lama. Apa penting tak penting, cuba kita guna otak kita tengok. Fakir, cuba kita mikir tengok. Situ ya duk kacang ngajar nak we tahu ni. Pegangi ahli sunnah lagu mana, pegangi mazhab salah lagu mana. Duk tolong mengajar ni, pegang amanah hak ulama-ulama duk suruh tak tabau ni, gini ya. Sama-sama kita pakat nak piping. Apa Tuhan pilih juga Usama. Kalau Tuhan tak pilih, tak buat kerja, tak buat. Nak buat tak boleh, berat. Sebab apa boleh jadi berat? Kerana tak tanggung. Orang apabila tanggung, sendak. Buat kerja boleh buat. Kemudian, lagu mana pula nak kata? Habis dah tu. Dah tu lah. Itu mana kata, wala naqul la yadurru ma'al imani dhanbun liman amilahu. Seterusnya, daripada apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, tengok pada muka 80, 98 tu, filisai tu. Mata, saya nak baca mata dulu. Baca mata dulu. Syarahnya tu, mana kata kita kena mengaji khusus lah. Ngaji umum lagu ni kita syarah mata ya. Nak ngaji khusus, nak mengaji rumah, nak ngaji kitab tu bab lain lah pula. Ni kita syarah kepada ummah hak ammah. Umumnya kita baca mata saja. Ulama ya gak buat gini. Baca mata, faham mata dulu. Kita orang tua ke, orang pangkat dewasa ke, budak, hak biasanya kata pemuda-pemudi ke, hak duk dengar, hak duk ikuti, hak duk mengaji ni, insya-Allah kita boleh faham sekali lalu. Nak mendalami, tu bab dia. Tu bab dia. Ya adalah, tak ada jadi payah, tak ada jadi payah. Nak boleh. Dia katakan wa narju lil muhsinina minal mu'minina ay ya'fu anhum wa yudkhilahum wa yudkhilahumul jannata bi rahmatih wa la na'manu alaihim wa la nashhadu lahum bil jannah. Ni pegangnya kita. Pegangnya mazhab salaf begini. Balah mana? Tengok. Kalau kita ngaji hak salah, kita salah kata kesal dengan ulama-ulama salaf.
Ulama salah ni pia tak mujtahid mutlak, semua mazhab salah belaka. Sahabat Nabi semua mazhab salah belaka. Tabi'in yalah juga, atba'it tabi'in ya semua. Kita usah kita nak duduk situ atik. Walaupun kita kalau kira balik sejarah orang khalah. Sebab kita mari korong ke berapa dah ni, 15 dah. 1400 lebih dah kan ni. Tetapi jalan ni kita nak pergi, aku nak jalan seperti salah jalan. Mana awak lagu mana Tok Guru? Baca kita salah. Kita salah duk ada. Awak apa boleh ada Tok Guru? Kerana ulama salah dulu ya bimek kita sebab tu ya tulis. Yang mikir jauh. Tahawi nu orang kurang kepak. Kita kurang ke-15 boleh ngaji kita ya berkat tak? Hak ni panggil berkat sungguh. Yang mikir tengok beratus tahun untuk nak ngaji kata dia. Bukan baru-baru tu lah. Sebab tu kita terkadang jangan dikira pandai sangat. Oh, tak sewa dah apa? Tak berjaya. Dah. Ya kena buat sama. Terkadang berjaya lepas ada kita pergi mata puluh tahun. Berjaya. Tu supaya saya sendiri biasa tajribah di saya. Perkataan Tok Guru ya masa duk ngaji supaya kita duk rumah lah ni. Duk ngaji rumah. Royak masalah istilahat, mana kata penggunaan kita nak fahamnya ilmu hadis ni tak faham. Ya royak habis hawa dah, tapi kita tak faham kekurangan di kita, bukan di dia. Faham bila tahu tak? Apabila kita geluan pergi mengaji lepas pada tu mengaji sama pula baru faham. 10 tahun saya duk bila-bila tu 10 tahun. Oh, ya royak begini so nak kita faham 10 tahun. Sebab tu jangan gaduh. Tuhan pula lagi wala ta'jal bil Qur'an min qabli ay yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Jangan gaduh. Wala ta'jal bil Qur'an. Jangan gaduh ya Rasulullah, jangan gaduh. Kau. Sebab Rasulullah apabila Jibril baca, ya bakal nak baca katik. Tuhan kata dengar dia dulu, batu baca turut. Ya hajah. Kita nak pasal tu jangan gaduh. Ni kok tak ada habis jurumiyah mana lakah gi ko lain dah. Tak ada habis lagi qiraat Hafsin an Asim lagi ko lain dah. Yang ngaji pesing kodar gitu tak ada sistem gitu nak tak lekat ilmu tak lekat. Supaya orang baca. Orang baca ni kena habis satu kitab ke satu kitab, satu kitab ke satu kitab. Ya gitu. Kalau jepuh hak ni kata Tuhan ni kata orang tanya masalah, duk dalam kitab mana dah? Dia tak lekat. Baca sebuah. Dah duk dalam tafsir Tabari. Tu. Dia kata baca tu. Sejarah ni. Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir. Dia tak pergi kau lain. Otak dia muntabik molek. Mana kata dia tetap molek. Sebab dia baca kena. Hak ni baca ni sikit, ni baca ni sikit. Penuh atas meja dia. Tu salah cara baca. Tok Guru saya ni hak alim-alim ni kalau atas kita di atas apa nama meja dia tak ada kitab lain. Dia tak tepi-tepi belakang, dia tak atas meja tepi. Hak nak baca sutai tu. Kalau dia baca, dia mula daripada seumpama dia baca Fathul Bari, dia baca di Hadis Sarif, Muqaddimati Sahih Al-Bukhari, Muqaddimati Fathul Bari. Sejilid tu baca abui. Kamar dia mula jilid pertama, kedua, tiga. Hingga jilid yang ke berapa? 18, 19. Habis. So, umpama, kalau orang sah tengok goya tu, siri, 1, 2, 3. Gitu. Cara. Kalau tak tahu cara, tak berjaya. Sebab tu orang nak ngaji dengan sistem susun ni. Cara dia. Tak kira ilmu apa-apa tu. Ilmu fiqh ke, ilmu usul fiqh ke, ilmu qawaid fiqh ke, ilmu gap kata gila. Ni kita duk syarah gini ni supaya nak orang tu nampak gambar. Sekali lalu nampak gambar. Jangan gaduh kau pergi. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Gaduh tak jaya. Supaya orang gaduh nak litah api merah tu lah gaduh. Alah kena. Minta Tuhan selamat dah. Jangan gaduh. Duk hospital sebulan 2. Tak kena lagu duk dalam kubur. Gaduh. Tak boleh gaduh. Kau pergi. Tapi sungguh
Bukan mana kata duk dia. Memang tak boleh gaduh, duk dia. Dah bukan mana. Kau giwak sikit-sikit, buat sikit-sikit. Otak aku boleh mengapas je ya sehari. Habis je dia. Otak dia motor setengah je, habis setengah je. Jadi gitu lah. Jangan pesen dia buat ukur rata gitu. Tak boleh. Kita tengok qadar dia. Semua ada kecek ngantar tu. Aku sedap mengaji waktu lepas asar mengaji. Aku lepas ngorek mengaji. Aku lepas subuh. Ya kita tak sama. Tapi tepat boleh apabila main duduk atas meja syarah kepada ummah. Ya dia tak nak tengoklah lek belakang. Hang nak tengok lek belakang biar nak ayat anak murid pula kita. Mu nak buat gini, nak berjaya apa aku nak buat gini. Ni setengah-setengah kita demo tu berjaya weh. Tak tengok je jalan lah no. Tak tengok. Orang nak boleh jaya ni ada sejarah dia. Sejarah dia. Tanya sejarah dia tu lah. Tapi tu saya kata, tu rahsia jangan royak kau orang sangat. Itu malaikat khusus. Nampak tu tak? Ni nak ayat kepada kita. Baik. Habislah lah. Tengok hal lain pula. Dia kata, wa narju lil muhsinin minal mu'minin. Dan kami beri pandangan lagu mana? Dan kami haraplah mana? Harap. Rajak mana harap? Kami harap bagi orang yang buat baik di kalangan orang yang beriman itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa bagi mereka itu. Kita boleh tengok perkataan Imam At-Tahawi. Imam Tahawi kata, kami harap bagi orang yang buat baik. Muhsinin mana orang buat baik? Innallaha wallazina hum muhsinun tadi. Mereka yang buat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Makna kata suruh kita buat baik sebagaimana Tuhan buat baik kita. Muhsin ini mana orang pangkat darajat atas, bukan orang biasa. Atas pada muslim, atas pada mukmin, yang muhsin ini. 3. Kita harap bagi orang yang pejam mata. Mana orang mati dah ni? Mana orang pejam mata di kalangan orang buat baik, hak orang beriman tadi itu, mudah-mudahan nak Tuhan tak apung dosa dia. Orang mukmin, orang muhsin ada dosa. Ya, ada dosa. Sebab tu ya'fu anhu, nak Tuhan maaf ke dia. Tengok ya faham. Kalau kita faham perkataan Imam At-Tahawi ni pedah banyak sini. Orang mukmin ya salah tak? Salah. Dosa tak? Dosa. Muhsin? Ya. Ya nak ada. Nak ada ya salah. Sebab tu Tuhan tak suka kita pergi cari Rusia orang. Orang kita ada Rusia tak? Ada. Ke ada tak? Ada. Kita silat. Siapa dia pergi cari Rusia, Nabi kata, siapa dia pergi cari Rusia saudara dia, nasihat Tuhan balas kepada dia, Tuhan buka Rusia dia, walaupun dia duduk dalam rumah nusuk. Tuhan buka Rusia dia, kita tahu lah. Dia mau duduk cari Rusia orang, karuk. Rusia orang ni, hendaklah kita tutupkan. Man sataral musliman, satarallahu lahu, yaumal qiyamah. Siapa dia katuk keaiban orang Islam, Allah Ta'ala katuk keaiban dia di hari akhirat esok. Tu dia. Lalu Tuhan nampak dah kata ini orang berdosa. Nampak. Bukan tak nampak. Lalu kita, pendapat kita, pendirian kita sebagai mazhab salah, ahli sunnati wal jamaah. Lah mana? Mana kata kita minta harap daripada Tuhan. Tuhan tak apung dosa puak-puak orang muhsinin tadi itu. Dan nak lagi apa? Wa yudkhilahumul jannata birahmatih. Supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka itu boleh masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Itu makna kata wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tuhan apung bagi mereka yang Tuhan itu kehendak. Lain pada dosa syirik Tuhan apung. Tuhan janji kata nak apung. Tapi bagi mereka yang Tuhan kehendak. Tengok. Bagi kita tengok molek nah. Kemudian wa yudkhilahum, dan kita harap Tuhan itu memasukkan orang muhsinin itu yang mati di atas iman ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh.
orang kita ni boleh masuk syurga bukan dengan sebab amalan. Bukan dengan sebab amalan kita. Bukan dengan sebab Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Hei sahabat aku, tak ada siapa pun boleh masuk syurga dengan sebab dengan amalan dia." Tak ada. Sebab amalan dia nak adu tak boleh dengan nikmat Tuhan nak beri dalam syurga, nak adu tak boleh. Tetapi Tuhan wi masuk dalam syurga dengan sebab Tuhan itu rahmat kepada dia. Rahmat ni mana kekasihan. Tuhan siaplah kepada hamba dia, Tuhan nak beri. Misal guna Tok Guru, misal gini. Orang buat kerja sekali dengan kita. Kerja mudah-mudah ya. Tapi dia buat sungguh dengan hati. Kita ui bonus kepada dia, ui balasan kepada dia, kita ui duit kepada dia, kemah kepada dia ke, tak sepatut dengan dia buat kerja kita sejak. Kita ui dia 10,000, ui dia 20,000. Sebab kita setuju, kita boleh ui. Boleh ui. Dengan sebab itu Tuhan tadi tu dia sia kepada hamba dia. Baik ah, baik. Hani pegangnya kita sebagai orang Islam. No harap kepada Tuhan. Harap pada Tuhan, we masuklah ya Allah Tuhan. Orang berdosa tadi mengampun dosa dia. Orang mukmin tadi mengampun dosa dia. Aku tahu orang mukmin pun tak sunyi pada dosa silap salah. Kemudian memasuklah mereka itu ke dalam syurga. Tetapi hak ni hak nak sa lagi. Wala na'manu alaihim. Dan kami aman terhadap mereka. Makna kata-kata kita nak pergi harap pergi sekatus-sekatus tak ke? Terasa tak ada amin. Makna kata hati kita ni tak ada berasa kata cerak demo ni masuk syurga tak. Sebab apa boleh jadi gitu? Kerana nak masuk syurga tak masuk syurga ni perkara yang ghaibiyah. Gaib. Tak ada dia boleh tahu. Tak ada dia, tak ada siapa boleh tahu. Tu dia. Wala na'manu alaihim ay 'alal muhsinin minal mu'minin. Tanda taruh situ. Alaihim ay minal muhsinin 'alal muhsinin minal mu'minin. Tu ingat molek. Nampak tu tak? Ingat molek. Habis itu. Wala nashhadu lahum bil jannah. Dan kami orang mazhab salah ni tak menyaksi bagi mereka yang mati di kalangan orang beriman awak baik tadi itu dengan kata masuk syurga. Ini tak kena dengan hak kita. Mazhab salah tak main pesen kata ma qaulukum ala hadzal mayyit. Apa nak kata hei orang Islam di atas ini mayat ni? Lalu jawabnya ahlul jannah. Tak ada lah tu. Mazhab salah kita tak mainlah tu. Dia kata, Tahawi kata dalam kitab dia. Tak mainlah tu. Minta apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu. Tak apa. Tak. Tapi aku menyaksi kata dia ni ahli syurga. Tak, tu bukan mazhab salah. Mazhab luar daripada mazhab salah tu hal lain. Itu mana kata wala nashhadu lahum bil jannah. Kami tak menyaksi bagi mereka itu dengan syurga. Puak-puak ahli sunnah pemazhab salah tak menyaksi kata siapa-siapa tu boleh masuk syurga. Tak. Malaikat mereka yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyata kata mereka itu adalah masuk syurga. Tak apa. Tu dia. Kalau mereka itu boleh kata, tak apa. Hak Nabi kata mereka itu boleh masuk syurga 10 orang di kalangan lelaki. Tak ke? Dan ada lagi di kalangan orang perempuan dan ada lagi di kalangan sahabat-sahabat hak tak dalam 10 tu hak Nabi saksi kata boleh masuk syurga.
Umpama Ukasyah puak-puak tu boleh masuk syurga. Tak kena seksa dulu, tak kena seksa gapo, boleh masuk syurga terus. Banyak daripada orang-orang yang Nabi itu menyaksi. Orang-orang yang Nabi itu menyaksi. Tu gitu je. Yang menyaksikan nak boleh masuk syurga itu telah sebut alim ulama kita di dalam kitab-kitabnya ada 3 mazhab semua. Yang pertama, gapo ratik dia kata, kita tak menyaksi malaikat puak-puak para nabi-nabi. Kalau nabi-nabi, okey, kita kata puak dia daripada ahli syurga, tak apa, keceklah tu. Bah kita duk semaya atas nabi bila? Tak ada. Maka tak sah menyaksi lah. Kalau orang tanya kita nak kata mana? Kata la adri. Aku tak tahu. Apa nak kata terhadap mayat ni? Amba tak tahu, serah Tuhan dia lah. Itu cara dia. Jangan kita pergi menyaksi benda hak tak ada dalil lagu tu. Dalil. Mari di mana pun kita tak tahu asal usul dia tu. Kalau Imam Syafi'i cerak dia tak kerja. Kalau dia kerja sebutlah kitab dia nak murid jawab hari. Tambah rengkok benda lagu tu. Pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, kita menyaksi bagi dengan kata seorang tu boleh masuk syurga bagi tiap-tiap mereka yang datang padanya oleh nas. Ni kebanyakan pendapat ulama di kalangan ashabul hadis. Ashabil hadis ya menyaksilah ni. Nampak tak tu? Dan menyaksi gapo lagi ni ulama kita kata di sini ni, dan menyaksi dengan syurga bagi mereka dan bagi mereka yang telah menyaksi baginya oleh orang-orang mukminun. Mana orang mukminun di situ? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi kata orang ning ijma' para dia kata boleh masuk syurga, okey. Sebab dia dengar pada Nabi tu. Dengar pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tu dia lagu tu. Habis. Lepas pada tu dia kata kerana pula wa nastaghfiru limusiihim wa nakhafu alaihim. Lah mana dia kata wa nastaghfiru limusiihim, dan kami minta ampunlah, seolah kata minta istighfar, minta ampun, minta daripada Tuhan supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan bagi mereka yang beriman tu hak deraka kepada Tuhan. Musiihim tu mana orang hak deraka kepada Tuhan. Heran tu. Mana orang ni orang deraka ke Tuhan, mati. Kita pergi semaya-maya minta ampun dia. Kerja kita minta ampun. Minta ya Allah ampunlah dosa dia ni, dia buat kerja dulu, ya hamba-mu juga. Kata dengan doa hak Nabi Isa berdoa, in tu'azibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya hamba-mu ya Allah, ampunlah dosa dia. Kalau mu ampun pun tak ada gapo ya Allah, mu Maha perkasa, maha kaya. Oh ya. Nak minta tu lagu tu. Wa nakhafu alaihim, kita bimbang di atas puak dia. Orang mati di atas dosa kita bimbang, oh mati di atas dosa, nyanyo dia. Selamat dak ni orang ni. Tak apalah, kami nak minta ampun. Kita kena minta ampun bagi orang-orang yang orang yang dosa tadi itu, kalau mati keadaan itu minta ampun. Jangan duk samta masa sia kata. Jangan duk kita tambah jijak tambah tak leh. Habis itu. Wala nuqannituhum, dan apa nama? Wala nuqannitu nitahum dah. Kena ada tu. Wala nuqannituhum. Dan kami tidak memutuskan harapan terhadap mereka. Kita tak boleh. Qanata ni mana kata qanata ni mana kata kita tak boleh putus asa. Nuqannituhum ni wala nuqannituhum, kita tak putus asa. Kita minta doa daripada Tuhan. Tuhan Ghafur Rahim, minta ampun supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan orang yang salah tadi, orang dosa tadi. Nampak tu tak?
Tu makna kata kerja kita ni sungguh jangan kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab mazhab Khawarij dengan mazhab Mu'tazilah, mereka itu putus asa pada Tuhan. Orang berdosa mati sud neraka ya tu. Nak minta apa gapo lagi sebab Tuhan janji mari tu lagu tu dah ya kata. Memang Tuhan janji, tetapi bab dosa tadi kalau Tuhan wi maaf, jadi kekurangan tak dengan Tuhan? Tak. Tapi hak Tuhan janji hak molek lepas tu Tuhan tak beri, kurang tak? Kurang. Hak balik salah kalau Tuhan nak wi maaf, kurang tak? Tak kurang. Apa kita? Orang salah dengan kita. Kita wi maaf dia, kita celah tak? Kita hudah tak buat perangai lagu tu? Tak. Bahkan mulia tambah. Oh, orang tu kok demo ni buat salah dengan dia. Ya wi maaf. Lagu mana? Tercatat nama. Tapi kalaulah kita tak tunai amanah, kurang tak? Kurang. Tuhan kata dia nak wi syurga, dia tak wi syurga, kurang tak? Kurang. Aklan wa syar'an. Akal dan syarak, dua-dua gitu belaka. Sebab tu mazhab kita Pahal lagu ni makna kata kita tak putus asa sebagaimana kata puak-puak Khawarij. Sebab Tuhan larang. Tuhan kata wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Siapa dia yang putus asa daripada rahmat Tuhan dia, orang tu orang sesat. Sesat. Kita hamba Tuhan, ingat, hei manusia semua, kamu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Hamba aku yang melampaui di atas diri kamu sendiri, janganlah kamu putus asa daripada rahmat Tuhan. Kalau kita nak dekat dengan Tuhan, mana tak aku ni tak kena dah ya Allah. Silap jalan Tuhan wi maaf. Allah. Wi kata nak. Wi kata nak. Apabila nak Tuhan wi maaf. Tak kira banyak nak gapo sangat dengan hamba dia. Bahkan Tuhan marah pula orang-orang buat pandai-pandai terhadap apabila seorang hamba tu salah, orang buat pandai-pandai. Tuhan marah. Dia nak pandai-pandai terhadap hamba aku. Aku sendiri yang nak ampunkan dosa dia. Orang lain sudah gaduh. Sebab tu orang berdosa tak sah putus asa lah. Kalau kita nak kelab tu makna kata kita nak kembali kelik. Tak apa. Walaupun dosa besar mana pun. Hingga syirik. Hingga syirik kalau kita taubat tu sapuh weh. Tapi kalau mati tak syirik, sebab itulah syaitan manusia tu yang nak kita syirik sangat dengan Tuhan tu. Patut orang ada beci, tu pun syirik, ni pun syirik, tu pun syirik, ni pun syirik. Dia tak beringat orang panggil. Orang tak reti harga. Kata diri dia tu dengan syirik tu bahaya, tak tahu. Kalau dia reti tak kecil lah tu. Sebab dia tahu kata, benar ni kalau ku kena tak terbit lah pada api neraka. Ni khilaf juga. Kata, ni masalah khilaf. Khilaf di antara syirik dengan tauhid. Pilih apa yang syubhat. Allah. Apakah jadi gitu? Pahalanya kena balik syirik ni jadi kata gana. Terbit pada api neraka. Abadan. Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wish. Siapa dia menyungutu bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan lah, Tuhan mengharamkan dia masuk syurga. Untuk saing demo masuk syurga, kita tak. Bah. Malah kata teriak saja hari itu. Wa ma'wahumun nar. Tempat kediaman mereka api neraka. Wa ma lahum min nasirin. Tidak siapa dia boleh tolong dia. Tak boleh. Tak ada. Habis. Cukup. Itulah hak kita duk bimbang kepada diri kita. Dan orang hak kita kasih. Allahu Akbar. Ada puak-puak wa'idiyah. Panggil puak wa'idiyah. Mana puak Khawarij
dan mereka yang jalan di atas jalannya khawarij, mereka itu putus asa daripada rahmat Tuhan terhadap manusia yang berdosa. Bahkan mereka kata mereka ni keluar tubik dah daripada jalannya agama Islam, jadi murtad girah sebab mereka itu kerja dosa. Sedangkan dia buat kerja tak sepakai syirik. Walaupun gapo apa kata gilah dosa tu, tapi bawah pada syirik Tuhan janji nak apung. Dia tak faham ayat. Baca Quran banyak tapi tak faham. Orang mazhab khalas sekarang ni dak buat ni puak-puak pada orang salah kita. Lah mana? Puak ni puak khawarij gitu, khawarij gini. Sungguh puak yo ingat Quran banyak. Puak yo tafsir Quran belaka tapi tak faham. Rugi belaka tu. Orang panggil kata bedil tak kena. Bedil nak bedil tupai tak kena. Bedil kena apa? Kena batai kayu. Terlecaknya apa nama buah putih kayu, apa nama buah? Buah gapo bagi? Buah besi dia tadi tu terlecak kena mata sendiri. Tu nyanyi. Ya nak bedil gapo-gapo, nak tubir gapo-gapo, nak panuh gapo-gapo, tengoklah kata gapo. Ni tak tahu. Khawarij ni ada dasar dia, mabadi dia, ada dasar dia gini. Ya gitu. Ahli sunnah ya ada dasar, mazhab salah ada dasar dia. Kita tak tahu dasar dengan wah kecek. Orang kata khawarij tu gapo tak tahu. Allah, sianya nasib tak baik dah. Nasib tak baik. Nampak kan tu? Dia tak secari ilmu kat gitulah. Wal amnu apa nama tu? Wal amnu dah, sadak. Yalah ada wal amnu. Sebab tu wasa tak kena tu dia tulis iyas tu. Dia tak kena, dia wasa tak sedap lalu. Apalah nuskhah ada setengah iyas. Al-iyasu. Hak moleknya gini. Wal amnu wal ya'su. Tu mana gitu. Wal amnu wal ya'su, dan ketiadaan takut dan putus asa. Tu mana? Dan ketiadaan takut dan putus asa, apa nama? Yang qulani an millatil islami. Dan ketiadaan takut dan putus asa, dua jalan daripada agama Islam dan jalan yang sebenar. Antara kedua-duanya bagi ahli apa? Ahli qiblat. Lah mana sini ya tu? Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala kata di sini, dia katakan wal amnu, dan kita aman. Aman ni bahasa kata tak ada takut gapo sekarang. Gapo dah? Dia bahasa kata tak ada takut gapo sekarang. Tak ada berasa kata dia kena duk bimbang dan gapo dak. Tu panggil am. Wal ya'su, putus asa kelajar. Harap kelajar jadi murji'ah. Kalaulah kita itu putus asa kelajar jadi khawarij. Khawarij takut kelajar. Hak ni dia biasa kata tak takut kelajar. Takut kelajar apa kena. Tak takut langsung apa kena. Kena lagu mana? Salah dua-dua. Kena situ mana tak kena. Nama pihak tak kena pula. Mana kena pula. Tak, mana tak kena. Jadi gapo nak ayat kita tahu? Kalau kita harap saja jadi murji'ah. Takut saja jadi khawarij. Yang kulani, apa makna yang kulan? Yang kulan ini makna kata dia katalah mana sini dia kata wal kunutu wal ya'su yatadammanu inkar at-taubah wa anna Allah la yatubu ala man tab. Hak ni sebab ni. Mana kata orang putus asa ni sebab gapo dia tu terpindah. Mana glitch pendirian dia tadi itu orang yang berpegang dengan ini pendapat daripada agama Islam. Daripada agama Islam. Sebab gapo tengok. Ulama syarah gini. Dia kata di antara usul akidah al-Islamiyah.
Usul pegang ni. Orang mazhab salah, jangan kamu tu jemu apabila kamu dengar tentang masalah pegang ni. Jangan jemu. Jangan jemu. Duk mengaji bab ime, orang duk naik bulan lah dia kata. Tapi orang kecek gesek pun tak nak buatnya, kata kena naik bulan. Sebab itulah kita kena kira juga. Orang daripada ahli kalam, dia duduk di negara kita, dia syarah akidah ahli kalam dia. Dia pergi di negara Malaysia, dia syarah akidah ahli kalam dia. Pergi di Indonesia, syarah akidah ahli kalam dia. Pergi luar negara Arab, cari kitab-kitab ahli kalam dia. Dia belah sungguh. Sebab itulah dia naik. Benda batil cerak-cerak, tapi dia belah. Kita orang mazhab salah, benda cerak-cerak benda kena, al-haq cerak-cerak, tapi tak sebela. Pelik. Ni mana terpelik. Kalau gitu, gaponya usul dalam Islam kita ni? Yang pertama, al-khawf wal-raja. Dua. Al-khawf wal-raja. Takut serta harap. Al-amnu, al-raja. Al-ya'su, mana al-khawf. Kedua-dua ini daripada usul asal akidah Islamiyah. Kena hipung. Takut dan harap pasti kena berhipung di antara kedua-dua. Jangan takut saja jadi khawarij. Jangan harap saja jadi murji'ah. Dalil? Dah dalam Quran. Dah, Tuhan kata kan? Innahum kanu yusari'una fil khairat yad'unana raghaban wa rahaba. Apa makna raghaban? Innahum, mereka itu orang yang beriman lah, kata setengah daripada anbiya, adalah mereka itu sungguh-sungguh cepat dalam masalah buat kebaikan. Dan dia serukan kami, mana dia berdoakan kepada kami, Tuhan kata raghaban wa rahaba. Apa makna raghaban? Takut. Raghaban mana harap. Rahaban mana takut. Harap, aku berdoa ni harap Tuhan terima. Takut Tuhan tak terima. Duduk di antara dua tu. Nak buat putus mana-mana tak boleh. Ni sifat orang hak ahli sunnah wal jamaah, mazhab ashabil hadis, dia jalan lagu ni. Faham Usamah nah? Ni dia gigi ni. Jangan gigi kok lain, tak boleh. Satu lagi ayat dalam surah Al-Isra ayat berapa? 57. Tuhan kata, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahdzura. Syahid kita nak lagu mana? Mereka yang nak buat amalan kebaikan tadi itu lah mana? Yarjuna rahmatahu, dia harap rahmat Tuhan, wa yakhafuna azabahu, serta dia itu takut pada siksa Tuhan. Harap kata, takut kata. Dalam masa itulah. Harap aku semaya saat ni Isya, aku harap daripada Allah Taala terima. Tapi serta aku rasa takut juga, takut aku ni aku tak ada ikhlas. Takut aku ni ikhlas jadi kurang gagah pak. Takut ada. Tapi harap. Takut. Dalam amalan hak kita buat kerja. Satu amalan, we ada takut, we ada harap. Nampak tu tak? Itu dia. Banyak lagi daripada ayat-ayat yang Tuhan royak di situ. Ayat lain lagi, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarjuna rahmata rabbih. Banyak ayat-ayat. Sebab tu ulama dia kata, pastilah kita beripungkan di antara kasih kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita kata kita kasih pada Tuhan tu, dia kena ada kasih serta takut serta harap. Kasih, takut, harap. Tiga perkara ni kena ada sekali. Kena ada apa? Kena ada sekali. Ulama syarah banyak sini, cuma kita waktu baik tak ada banyak mana. Tak apalah ni. Siapa dia di sini dia kata molek. Siapa dia menentukan di atas kasih saja, kita buat ibadat kepada Allah dalam arti kata kasih saja. Orang panggil lagu mana ni?
orang sufi. Sufi dia tak ada apa. Dia harap ke Tuhan, dia kasih ke Tuhan, dia wak gitu. Nampak tu tak? Terkadang dia tak takut. Dia tak ada harap. Takut pada api neraka, dia kata syirik. Nak kepada syurga, syirik. Tu sufi. Sebab tu orang nak Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Salah satu daripada asar hak Nabi kita, dia kata orang buat kerja lagu ning email bawah dia tu. Bukan syirik. Sebab nak pada syurga, takut pada api neraka. Tuhan suruh takut pada dia, dia kata. Tak ada suruh takut pada api neraka. Tuhan suruh harap pada dia, bukan harap kepada syurga. Sedangkan apabila Tuhan kita baca ayat Quran, suruh takut pada api neraka ni pia suruh. Kalau kita gi kaji situ, pia suruh. Allah Ta'ala suruh. Suruh kita nak pada syurga tadi, tamak nak pada syurga, pia suruh. Allah Ta'ala suruh. Maka kita buat pekerjaan yang Tuhan suruh, jadi syirik tak? Tak kan? Tu nampak tu tak? Ni perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam tadi itu kena tahu di sini. Habis itu. Kemudian apa nama seterusnya? Nanti tengok suara dia kata tak bunyi. Tengok suara lah. Buka semula, west semula. Tak bunyi suara ni. Tak bunyi suara ni. Ni bunyi dah. Okey dah. InsyaAllah. Kalau tak bunyi pula goyak. InsyaAllah. Okey. Kemudian kita kata perkara-perkara yang seterusnya lagi insya-Allah akhir dah ni. Bunyi suara dah tu insya-Allah. Lah mana dia kata di sini, dia kata orang apa saat ni orang sufi dah kan? Orang sufi ni buat kasih saja, tak ada harap, tak ada takut, tak ada. Dan orang buat amalan kepada Tuhan takut saja ni dia. Al-Khawariju. Orang Khawarij buat amalan takut ke Tuhan. Takut pajak. Sampai ke herat janggut. Kerak janggut ni kekal api neraka di sisi dia. Makna kelajak pula. Kerana puak Khawarij ni dia ambil balik takut saja. Sebab tu panggil puak dia puak wa'idiyah. Kalau kita ngaji dalam kitab-kitab besar, haula al-wa'idiyah, makna mereka yang takut ke Tuhan dalam arti kata takut dengan tak ada harap. Kasih adalah kasih, tapi takut dengan tak ada harap. Sebab itulah dia mengkufurkan mereka yang buat dosa besar. Ataupun dosa kecil, kufur. Orang buat dosa, buat maksiat, kufur belakang di sisi dia. Dia Al-Khawarij. Adakah orang mazhab salah ni, kerjalah ni? Tak ada. Ni tak bubuh. Ada tu kitab tu. Khawarijul Asr. Aduh, buh. Kalau kita tak jadi Fatimah, kat Nabi duk selai tekak situ. Muka fuak-fuak kurih main tak. Ingat batu, ingat gapo atas tekak Nabi apabila Nabi sujud. Fatimah main duk buat Sebab tu kita kena rajin buat lah kata. Ni ada dia mau tahu dah tekak kita bukanlah tu. Kalau kita lah tu tak apa juga ni, kita bukanlah tu. Ni ada buah Khawarij gitu, Khawarij gini, bukanlah tu. Bukanlah tu. Dan siapa dia ibadat terhadap Allah Ta'ala dengan harap semata-mata harap. Terkadang dia email saja, aku harap dengan Tuhan, aku berimail dengan Tuhan, aku tahu apa tak apa. Ini Murji'ah. Ini Murji'ah. Jadi kasih saja Sufiyah. Kalau takut saja Khawarij. Yang ketiga harap saja Murji'ah. 3. Molek tak? Ya buat nampak tu? Itu dia. Adapun ahlul sunnati wal jamaah, orang mazhab salah, yang ibadat kepada Allah Ta'ala beripun 3 sifat. Apa nama? Takut serta kasih serta harap. Nampak tu tak? Sebab apa Tuhan suruh lagu ni? Sebab Tuhan suruh. Tuhan katakan
innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya orang yang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, orang itu adalah kaum yang tidak beriman. Surah Yusuf ayat 87. Dan berkatanya Ibrahim alaihissalam, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Siapa dia yang putus asa daripada rahmat Tuhan, orang ni orang sesat. Dimakan itu juga harap taknya berlaku harapan serta ada keamin ni daripada apa nama? Daripada tipu daya ataupun rancangan yang Tuhan itu merancangkan. Jelah juga. Kita dua wasa amin. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Wasa dah amin kerana terhadap rancangan Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan nak cubakan mu, wasa amin ke? Tuhan tanya. Orang yang berasa amin daripada rancangan Tuhan, Tuhan nak cuba, tak lain tak bukan orang ni orang yang khasirun, orang yang rugi. Sebab tu kita sebagai orang Islam jangan kena ada kasih ibadat pada Allah, ada takut ibadat kepada Allah, ada harap ibadat pada Allah. Tiga sifat ni beripung, barulah tubik Muslim muhsin yang sebagai apa yang Tuhan nak, iaitu akhir darajat, iaitu muttaqin. Orang hak muttaqin. Orang hak muttaqin. Itu perkara-perkara yang kita boleh kena faham di sini. Seterusnya, sebab gapo ulama jawab banding. Sebab itulah kata setengah-setengah ulama salaf, ia kata wajib di atas hamba bahawa adalah di antara tak diri dia di antara takut dan harap. Sama jadi molek seperti janahai ta'ir, seumpama sayap burung. Nak tubai burung, nak tubai tadi itu pasti kena ada apa? Kena ada dua sayap yang sama molek. Kalulah sayap mana-mana jadi rusak, jadi lagu mana? Jatuhlah burung tu. Jatuhlah burung itu daripada tempatnya. Itu maknanya. Wasabilul haq bainahuma li ahlil qiblah. Dan jalan ni, orang jalan ni kebenaran bainahuma, di antara kedua-dua. Bainal apa? Bainal khauf war raja, di antara takut dan harap. Bagi dia li ahlil qiblah, bagi ahli qiblah ai al muslimin, orang-orang Islam. Orang Islam kena duduk situ. Apa dinamakan ahli qiblah? Kerana mereka itu semaya menghadap ke mana? Semaya kiblat. Ada pun mereka yang tak semaya menghadap kiblat, orang ni bukan orang Islam. Senang. Sebab tu apabila kita mengaji akidah umpama ni mana kata kita berasa kata terbuka. Orang dah semaya hadap kiblat dah, buat apa kita lagi jadi masalahnya? Kerana apa kita tak menghadap kepada kiblat? Kerana Tuhan lah suruh menghadapkan kepada kiblat. Wajib kita itu ikut urusan Tuhan. Dan Tuhan itu apabila Tuhan suruh, kena buat. Sebagaimana Tuhan katalah, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Ialah belaka tu. Daripada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala nak kata di sini. Mana kata jalan ni hak benar di antara kedua-dua. Apa bainahuma? Takut serta harap. Jangan takut saja, jangan harap saja. Silap kedua-dua. Tu tak? Orang Islam kita kena duduk pendirian di sini. Lah mana? Yakni kita beriman kata Allah Subhanahu wa taala, cara kita nak ibadat mendekati Tuhan, yang pertama kita kasih ke Tuhan. Lepas pada kita kasih ke Tuhan, kita buat amal ibadat duduk di atas dua dan neraca kebenaran. Gapo? Takut serta harap. Takut pada Tuhan, kalau aku tak semaya, Tuhan seksa. Harap pada Tuhan, apabila aku semaya dah ya Allah, aku harap wimu tu terima. Tu rupa win nampak mudah-mudah. Heran tu tak? Adapun lain pada ni tak kena belaka. Sama ada Sufiyah pun tak kena dalam masalah amal ibadat. Sama ada Al-Khawarij pun tak kena dalam masalah amal ibadat. Sama ada Murji'ah pun tak kena masalah amal ibadat. Maka situlah dulu insya-Allah pada malam ni.
wala yakhrujul 'abdu minal iman illa bijuhudi ma adkhalahu fihi. Itulah fakrah yang ke-137. Kita akan mengaji pula lagi hisah yang lagi akan datang lah biiznillah taala. Kita ikuti bersama insya-Allah ruangan kita buat ngajar dah tiap-tiap malam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang dikemukakan oleh alim ulama kita di dalam kitab-kitab yang muktabar ni. Pada akhir ni malam ni esok tu ada perjumpaan lah, makna kita majlis kita di rumah saya di sini, di jalan ni dekat dengan rumah beno kita ni. Siapa yang ada kemudahan, nama ada lelaki perempuan, marilah kita pakat mari beramai-ramai. Nah, Ustaz Khairul Ikhwan pun datang juga. Kita nanti berjumpa dengan dia. Jadi adalah kebaikan yang kita itu akan buat pada besok hari pukul 9 pagi tu. Makna kata kita mari belum pada tu lah. Pukul 8.30 tu ada dah insya-Allah lah. 8.30 lebih-lebih kerana kita nak mula pukul 9. Biiznillah taala. Pada perjumpaan kita sekali ini sekadar ini sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.